Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada petang ini kita akan sambung perbincangan bab yang keberapa dah, berkenaan dengan karakter ataupun ciri-ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bab yang keempat, yang ke-8. Oh, yang ke-8. Iyalah, poin yang ke-8 di bawah bab yang keempat itu, berkenaan dengan karakter ataupun ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sambung pada petang ininya pada muka surat 94 itu, iaitu perkara 8. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang dapat menyatukan umat. Baik, akidah Ahlussunnah merupakan jalan yang paling baik untuk menyatukan kekuatan orang Islam, kesatuan barisan mereka, untuk menyatukan kekuatan dan juga menyatukan barisan mereka, dan untuk memperbaiki apa-apa yang rosak dari urusan agama dan dunia. Itu fungsi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa begitu? Dia kata keadaan ini adalah disebabkan akidah Ahlussunnah itu dia mampu mengembalikan mereka kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta jalannya, iaitu jalan orang-orang mukmin, iaitu jalan para sahabat. Maksud dia begini, sebab ni dia Indonesia ni, dia maksudnya begini. Yang dimaksudkan dalam sebahagian kenyataan dia itu, jadi akidah Ahlussunnah ni sebab apa akidah Ahlussunnah ni boleh menyatukan kita orang Islam ni. Dan kalau ada berlaku kerosakan, tak kiralah dari mana-mana sudut pun, dia boleh menjadi baik dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebabnya asas akidah Ahlussunnah ni dia tidak boleh lari daripada Quran dan hadis. Quran tu boleh katakan ajaran sesat pun dia terima Quran tu secara umumnya gitulah. Kalau ada hak tolak Quran terus tu, waktu tu mungkin tidak Islam terus lah. Kok mana pokok kita panggil ajaran salah? Pokok dia biasanya kalau dia pertikaian, sama ada pertikaian itu secara langsung ataupun tidak langsung, adalah hadis-hadis Nabi SAW. Misalnya kita kata ajaran apa dia, kita kata anti hadis. Hadis dia tolak. Mungkin dia tidak tolak semuanya. Tapi kalau kita nak cari satu ajaran yang mereka menyabitkan diri mereka, mereka menghubungkan diri mereka dengan agama Islam, dia tak akan tolak Quran. Tu. Jadi biasanya pertikaian yang berlaku dari sudut hadis. Tetapi akidah Ahlussunnah dia terima tu sebagai asas tu. Dan dia tidak akan lari Ahlussunnah wal Jamaah ni, sehingga kalau hadis dia tak faham pun, kalau sahih dia akan terima. Jadi sebab tu kita kata ulama-ulama yang takwil hadis-hadis, tetapi kalau ada hadis yang sahih tapi dia pun tak boleh nak faham, dia akan terima secara sahih gitu ya. Dia tak akan tolak hadis. Kadang-kadang sebab tu kita belajar Nasa'i sebagai contoh lah. Sebab ramai di kalangan kita ni ada yang terlibat dengan pengajian Nasa'i, mudah saya sebut. Misalnya kita tengok dalam apa-apa isu lah, kes-kes yang berlaku dalam bab fiqh misalnya. Hadis ni kata begini, hadis zahirnya nampak bercanggah, tapi bila kedua-duanya sahih, ulama kita akan guna kaedah supaya boleh terima pakai semua hadis tu. Kaedah jamak, talfiq, tarjih. Mana tarjih ni dia bukan kata hadis tu tak betul, tapi dia kata ni lebih kuat. Tu dia panggil kita panggil khilaf yang muktabar lah kalau begitu. Kecuali hadis tu bermasalah baru dia tahu. Itu ahli sunnah. Quran tak timbul dah, tak perlu sanak apa Quran ni. Kalau orang mari jumpa kita nak bagi sanak Al-Fatihah, dia pun baca kitab tu RM50. Waktulah mari jumpa hamba free ya. Tak perlu gitu hadirat. Tak perlu gitu. Kalau kita nak minta derma untuk orang tertentu, tu kita minta. Tak perlu kita guna kaedah tu. Tak perlu. Sebab minta derma ni harus. Tapi jangan kita buat begitu. Sebab Quran tak perlu sanak. Belajar dengan guru-guru yang memang sudah terbukti pakar dalam bidang tu, gitu ya tidak.
Sebab hadis baru tak payah sanad ni. So Quran jadi sahibi takut nak jadi nampak pelik lah. Nampak pelik, kena berhati-hati kita ni. Berhati-hati. Jadi kadang-kadang perkara tu jadi macam perniagaan pula. Jadi yalah, kita sebagai orang Islam jadi rasa sebuah salah lah keadaan itu tu. Lebih baik kita cuba elok lah. Cuba elok. Sebab dia tak betul juga Fatihah. Semoga dia pergi 45 minit ya. Kalau tak betul dia gini mudah. Orang kita ni rock dia betul, dia boleh jadi betul pasal dia ngaji untuk guru kapung. Kapung ni harus kita dengar bari-bari lagu tu mari 40 minit tak betul juga. Bo nak dengar kita lah kaset boleh. Dalam YouTube boleh. Nak siapa ada belakang puluh-puluh nama qari seluruh dunia. Hak kita nak betul sungguhnya secara orang panggil talaki musyafahah ni dengan guru. Enggak ramah tempat kita guru. Ramah tempat kita guru. Jadi benda-benda gitu tidak. Sebab saya sebut tu bukan apa, sebab kita bimbang lah. Kuku agama ni jadi macam sumber untuk dapat duit. Takut jadi gitu. Tak boleh gitu. Sebab lah ni pakai sebab pada sanad. Benda-benda gitulah. Tu dia akan terbawa-bawa lah, terbawa-bawa. Dia akan pergi jauh gitu. Takut jadi gitu. Pakai sebab pada sanad ni lebih pada metodologi hadis pula tu. Jadi tak nak sabar lah tu. Waktu sudah lebih lah tu. Sudah lebih daripada hak sepatutnya. Sebab itulah masyarakat kita bila dia faham molek, kalau dia tidak uji sokongan, dia tak akan berkembang tu ajar itu. Sekarang kenapa ajar itu berkembang? Sebab orang kita tak faham. Ustaz-ustaz pun boleh terima padahal benda tu tak betul pun. Kenapa dulu tidak ada? Kalau betul lah dia daripada Islam dulu pun dia akan ada dah. Kalau perkara tu memang asal daripada Islam, sebesar itu dibuat promosinya, tak kira lah tak. Ulama kita tak tahu. Sampai sekarang baru ada. Adakah satu ajaran Islam sekarang baru boleh amal? Sekian lama tak ada. Mana tu bahagia mari produk tempat ter tu ataupun produk tempat tertentu. Kalau asal daripada Islam mana-mana pun ada. Tu jelas suatu sebenarnya pada dah tu kalau kita nak mikir tu. Sebab kalau betul-betul daripada Nabi supaya akikah mana-mana pun ada. Korban akikah. Kita kata buat umrah, cuba kita tengok dah buat umrah. Kadang-kadang setengah orang tu kita kata satu tempat tu tak terkenal pun sebagai negara Islam, pusat ilmu. Orang Islam biasa pergi Mekah. Apa? Mekah Islam. Lepas tu kalau kita tengok, sebab tu kita pergi Mekah ni jangan pergi saja tengok kata orang panggil bangsa lain hak Islam sama kita, seperti kita. Hak kita kata ikut mazhab lain, cuba tengok maya dia ada beza ke kita ada. Kalau beza sikit-sikit hak tu bagi khilaf, hak asasnya serupa. Adalah Malik tidak gitu ya, patut akak tangan ni terus tengah tu tak akak pada Allahu Akbar. Semua tu ada hadis belaka tu. Dalam Nasai ni kita tak masuk lagi bab solat, masuk bab solat boleh tahulah ulama kata 200 lebih khilaf yang berlaku dalam solat saja. Khilaf. Jadi khilaf tu boleh berlaku. Tapi khilaf ni ulama kita kesan ni semua ada hadis. Tak kira lah hadis dhaif ke apa tu hal lain, perbincangan lah. Tapi ada hadis. Jadi kalau tak ada hadis lah, kalau tak ada langsung hadis tiba-tiba khilaf juga, tu dia tidak panggil khilaf dalam istilah ulama. Lepas tu nak panggil ke dia ustaz? Agaknya king, jenis king dia tu. Kerah king. Kalau lagu mana tak tahu ataupun kerah bedah je jaga. Jadi itu sebenarnya. Baik, cuba kita tengok ni. Kenapa Hamolek tu isi dia? Sebab dia kata kenapa? Dia asasnya gini. Kita kena kenal ahli sunnah wal jamaah ni dia akan ikut hadis. Atau panggil sebab tu nama ahli sunnah. Al-Quran tak terima masalah. Bahkan kita tak akan faham Al-Quran kalau tak ikut hadis. Kunci dia duduk situ. Dia tak boleh dipisahkan dua tu. Jadi ahli sunnah mesti dia terima hadis. Kok mana pun. Sehingga hadis dhaif dia terima lagi. Kalau dhaif tu dhaif yang masih ada ruang untuk kita terima lah. Dia panggil hadis dhaif yang ringan. Ni kalau siapa perkara mungkar, tu tak boleh. Siapa berjujuk tu perawi yang bermasalah, tu tak boleh lah. Enggak orang kita ni hadirat, kita kena ingat lah orang panggil ahli sunnah sini pun dia pun tak faham ahli sunnah tu apa. Pengajian hadis zaman orang-orang tua kita dulu setara mana ya. Dia ingat mengaji hadis ni baca kitab Mustika Hadis pada terjemah, bukan gitu maksud mengaji hadisnya. Pengaji hadis ni maknanya guru yang mengajar tu kalau hadis tu dhaif dia kena sebut walaupun secara umum pun sebut apa dhaif sebab ada perawi gitu tak apa dah. Hak ni dhaif ni sebabnya gini, sebut gitu sebab ada perawi dia majhul, ulama kita tak kenal, ulama rijal tak kenal dia tu.
hak duk cara ke perawi-perawi tak kena, maka hadis tu tak boleh terima. Banyak kalau kita baca kitab Syafi'i, Imam Syafi'i kata aku terima hadis ni kalau siapa dia boleh ayat aku. Salah seorang perawi dia aku tak kena. Dan aku duk tanya dak ulama-ulama zaman tu, tak ada seorang pun kena. Dia tidak kata tolak. Aku tawakkuf dulu, kaivi dulu hadis ni. Sipar dulu. Kecuali kalau ada orang boleh sebut dia ni salah seorang perawi aku tak kenal ni, jelas bagi data dia, baru aku terima. Tu stahil Imam Syafi'i. Dan ulama-ulama kita dulu pun gitu. Apa tu? Sebab kalau mudah-mudah kita terima tidak ketat tu, dia jadi rosak agama. Benda yang tidak sepatut masuk jadi masuk sebagai ajaran agama. Hak sepatutnya ada jadi tak ada pula. Takut jadi gitu. Sebab itulah zaman kita ni dia berlaku sedikit tidak tegas sangat, tapi sedikit ketegangan di antara sama-sama kita. Sebab apa? Kini lah. Ni buat amal, tapi mari ulama ni kata ada hadis ke? Bila tanya gitu, di situ dia berlaku sedikit ketegangan itu. Hak ni kata apanya orang tua kita buat dulu. Hak ni kata tak boleh, tak kira orang tua ke, dia kira hadis ada ke tidak. Tak okey, dia tak tahu, tak kenali dia dulu. Tak okey, tak tahu hadis. Dia bukan masalah tak okey. Dia masalah sekali jelas, nak jelas. Jelas tu dia mesti sampai pada Nabi. Sampai pada Nabi tu lah kita panggil dalil tu. Tu. Kecuali dalam bab-bab tak apa, kalau khilaf pun tak apa. Sebab itulah pengajian Nasa'i ni bagaimana? Hak lain-lain pun gitulah. Bukhari ni kita sebut Nasa'i ni, moga pokok kita duk ngaji Nasa'i. Dah, kita boleh nampak di situ. Kenapa Syekh Ethiopi pensyarah tu siapa banyak gitu muka tu siapa jadi 42 jilid tu apa tu? Nak dedah pada masyarakat dalam Islam ni, kalau khilaf pun dia masih kemah lagi. Apa sebab hadis? Sebab hadis. Gak khilaf dalam bab fiqh ni, nak ahli sunnah, tapi dia bersatu dari sudut mana? Usul akidah. Furu' akidah boleh beza lagi. Maknanya Islam mengajar kita bahawa ada sesuatu yang kita kena serupa, ada sesuatu tak apa tak serupa. Hak tak serupa itulah kita boleh hidup di benua mana pun tak apa. Kita serupa tu lah. Bahaya ke kalau mazhab ni saja, lain tak boleh. Lepas tu dia pergi duduk di tempat yang berbeza. Lagu mana nak buat? Misalnya hak duduk tengah benua, dia pakai mazhab tak boleh makan sotong. Tapi hak duduk tepi sungai tak ada pakai mazhab tu. Hak duduk tepi patah, mudah dapat makan kita tu seafood tu. Dia tak akal pendapat tu. Maulana kata masa duduk di Pakistan dulu, popok Syafi'i duduk makan sedap kan. Kota, oda, soto, popok Hanafi tak boleh makan. Siapa Maulana kata pada guru dia, rugi mu hidup. Kerana mu ikut pendapat ni, mu tak boleh makan bagi sedap. Dia kata mu rasa sedap, aku tengok masa nak mutah kelih muka haram. Bagi dia tak boleh. Kita duk masuk wak kari, wak go-go ni situ. Makna kalau makan-makan ni seafood dia akui ke popok Syafi'i. Pok dia tak boleh. Lepas tu kita tengok pula mazhab ni dia duduk mana pok dia? Dia duduk tengah benua. Dia tak duduk tepi patah, payah. Kau duduk tepi patah nak buat mana? Tu. Sebab tu kata hak tu beza jadi rahmat tu. Tapi duduklah dalam lubang mana, dalam puncak bukit pun akidah serupa, tauhid semua. Dia bersatu situ. Jadi maknanya perbezaan fiqh ni orang tak panggil balah tu, memang gitu sifat dia. Orang kita silap sebut bila beza fiqh pecah rapat kita buat tak serupa. Jahil kecek gitu tu. Barang tu memang tak apa tak serupa. Hak orang panggil bersatunya atas akidah. Tu agama. Hadirat kalau kita nak menyatukan fiqh semua orang, sebab tu tak ada seorang pun seseorang tu pendakwah nak mensyafi'i ke orang, tak ada. Semua seorang itu berdakwah nak mengislamkan orang. Kalau ada lah demo ni, kita nak pergi berdakwah, popok Maliki mari sini dakwah supaya orang ikut mazhab Maliki. Tak ada umat Islam gong gitu. Dia akan ajak orang masuk Islam. Dia orang tak panggil dakwah tu kalau ajak masuk mazhab. Dalam istilah dia, dakwah ni ajak orang masuk Islam. Baiki kehidupan umat Islam yang rosak, itu dakwah dakhili, dakwah dalaman dia panggil. Orang panggil pendakwah, kita kata di Malaysia kita beberapa orang dan beberapa tim, beberapa ada NGO ke terlibat peringkat dunia, bukan ajak orang masuk Syafi'i, ajak orang masuk Islam. Kalau ada hamba nak kenal, kita nak kenal, nak tengok hidup-hidup, ada ke orang duduk berdakwah nak ajak orang masuk Syafi'i? Kita nak lihat hidup-hidup ini setara mana? Tak ada. Daripada situ pun sepatut kita boleh fikir dah bahawa bagai-bagai fiqh ni bagai boleh beza.
kecuali dalam bidang-bidang tertentu yang melibatkan mahkamah tak boleh. Hak tu kena ikut kerajaan. Misalnya bab perkahwinan, sebab dia boleh kena naik mahkamah. Bab muamalah dia naik mahkamah. Hak tu kita kena ikut ketentuan kerajaan nak pakai pendapat mana. Tapi kalau dalam bab isu-isu peribadi, hak orang tak boleh nak sama, bebas kita nak ikut mazhab mana. Kita kecek setahu tu orang tak boleh dah. Sebenarnya berat tak berat tempat kita cara dia faham mazhab ni. Tu. Padahal sebenarnya minta maaf lah saya sebut dah. Sebenarnya orang yang kata tak boleh tengok mazhab ni, dia pun banyak mana dia tak ikut mazhab Syafi'i. Tapi dia buat tak erti, dia buat senyap. Tapi bunyi Syafi'i padahal dia tak ikut banyak dah. Dia pun tahu ni bukan mazhab, tapi dia buat tak erti. Tak ayat kamu mengikut dia. Itu ayat. Banyak mana dah kita kata. Itu mana kita ni sebenarnya tidak ikhlas lah sebenarnya. Bawa kalau kata. Dek pun sebenarnya. Dia tak boleh pergi hati tak. Memang dia gini mudah ya kita faham. Akidah ahli sunnah ni bila sebut akidah ahli sunnah, dia ikut Nabi, ikut sahabat. Lepas tu sahabat lah ke mana? Macam-macam sahabat di pelbagai. Orang tanya misalnya Syah Wali dia ada tulis kitab risalah kecil lah. Perbezaan pandangnya. Mana khilaf ni berlaku zaman sahabat, dia tulis risalah dalam bahasa Arab. Ada yang saya lipih lah, tak siapa pun satu muka surat. Mana zaman sahabat tu khilaf kuat dah, tapi bab kau dia. Bab pekah, tak ada masalah pun. Contoh kita kata bab setuh zakah. Zakat kan kita bincang dah. Saya nali kata, zakah apa telinga. Setuh telinga batal. Setuh zakah batal. Tapi setuh air kencing hak keluar daripada zakah tak batal pula. Mana lebih ngaji? Air kencing dengan zakah. Dari segi logik. Dia tanya bapak kita, bapak Syafi'i lah, mak mana ada pakat jawab lah, ambo tak tidak jawab ni. Dia kata apa setuh kulit zakat tu batal apa? Cakap Malik. Tapi setuh air kecil tak batal. Cuma basuh gitu je. Cuba ya apa? Dia kata moga Nabi kata batal, tak ke saya nali tak tahu. Tak ke Ibnu Mas'ud tak tahu hadis tu. Dia faham lah ke mana? Kau kita lebih mahir memahami hadis banding sahabat. Sayyidina Ali dia bukan sahabat kecil tu. Antara 4 sahabat utama tu. Ibnu Mas'ud ni bukan sahabat kecil, tokoh sahabat dalam bab ilmu. Tapi kita kena hormatlah bila berlaku khilaf. Jadi hormat tu lah orang panggil hidup bersama. Ada ikhtilaf tak apalah apa bab tu, tapi kalau bab usul akidah tak boleh. Hak tu tak boleh. Bahkan kita kena sebut nama dia, peringat pada masyarakat dia ni sesat ni. Bab apa? Benda dia salah tu dalam bab usul. Tak sebut dosa pula tu. Tetapi orang kita ni tak boleh sebab apa saja nanya masyarakat kita. Sebab dia didedahkan fiqh ni mazhab Syafi'i tak boleh ikut lain. Dan dia pun tak ngaji Malik mazhab Syafi'i. Tu punah tu. Saya sebut tu bukan apa, takut kita kata tak nampak boleh bersatu lah. Mana duk balas geger apa kita ahli sunnah lah kan. Jadi hak kata boleh bersatu ni kau teori saja. Enggak lah ni banyak teori lah ni. Teori konspirasi. Ni penyakit berat lah ni. Bapak sunnah pun kena penyakit tu nak. Duk main bangun selip mata teori konspirasi. Susuk tidur pula. Tu penyakit juga tu. Tak tahu kepala kau kecek itulah bahaya juga buat kita ni. Baik. Cuba tengok lagi tu. Jadi maknanya bersatu tu sekarang ni. Sebab tu bagi saya kita kena faham lah. Misalnya kita kata beza, kalau kita tengok dalam internet, hak ni kata gini, ustaz tu kata gini, beza dalam bab fiqh. Tak apa tu, biar. Tak apa, tidak balah tu. Beza memang dia kena gitu. Kau ingat beza ni lagu mana? Memang dia beza kena gitu. Pada masa sebut beza gini dia jadi keras sikit suara. Agak suara derah sikit. Dia tidak balah tu. Enggak kapal kereta ramah suara derah. Lepas tu siapa kata kutuknya. Nama ni bodoh. Dia gini ya. Dia benda tu dia berlaku secara tidak langsung gitu. Tapi kita nak kata pecah iftira iftira. Itu ikhtilaf ulama kata, bukan iftira. Itu ikhtilaf, berbeza. Kenapa hal lah? Jadi biarlah orang lain, kita sesah kita mana ada di surah ni lagu mana kita nak, tak apa boleh berlaku. Saya biar gini hati-hati tak. Takut pokok kita ni dia pegang pada seorang walaupun sama-sama sunnah dah. Kadang-kadang bila dia tengok ustaz sunnah ni sama-sama sunnah, ada bercanggah tu perkara, ni hak kau terima. Jadi dia sama sunnah pun ada pilih-pilih ustaz juga. Ni pokok kita ni sama-sama sunnah, hak kata sunnah tu. Tak
tak faham lagi lah tuan. Pada buat kita belaka tu. Cuma adalah beza. Nak ayatnya pekoh gitu. Tapi cuba perhati molek. Ada ke dia beza bab usul? Tak ada. Tak ada. Orang kita ni, kalau ada seorang ustaz kata, aku tak tahu, kata mak Nabi mati masuk neraka. Hak tu dia kata kafir kau itu ustaz tu. Padahal dalam kitab memang ada khilaf pun. Imam Suyuti tulis kitab khusus lah. Sebab ada hadis Nabi sebut mak dia dalam neraka. Cuma ulama, setengah-setengah ulama dan saya sendiri, saya tak mau bincang perkara itu sebab tak perlu pun kita bincang. Tak ada faedah pun. Tak ada faedah pun. Buat sakit hati setengah orang ada lah. Tak perlu buat dia bincang tu. Cuma kita baca nak tahu dalil. Kenapa ulama bincang? Dia ada dalil dia. Kitab tu Imam Suyuti tulis khusus bab tu. Ibu bapa Nabi. Apakah mereka ni, bagaimana nasib mereka di hari akhirat. Tu. Jadi ulama bincang dulu lagi. Tapi kadang-kadang benda-benda kita tak biasa dengar dia kata ada ke sahabat mak Nabi mati masuk neraka. Dia ada hadis tu. Dah hadis tu saya. Jadi apa maksud dia tu? Jadi itulah sebab tu kata benda tu kalau nak bincang kena bincang dengan orang-orang yang boleh terima perbezaan. Lepas tu tak payahlah kita duk bincang secara melebar luas sehingga buat secara live. Sebab apa orang kita tak sampai tahap tu pemahaman dia. Sebab tu kukuk mana pun kalau kita baca kitab Imam Suyuti, dia bila bincang akhir sekali dia kata bagi saya serah pada Allah lah. Akhir sekali dia mati gitu. Maknanya tak perlu bincang lah tu. Tak payah jadi satu sokat tel lah untuk pengajian di masjid tu. Tak perlu buat tu. Baik. Keistimewaan ini tidak mungkin terrealisasi pada suatu golongan manapun atau lembaga dakwah apapun atau organisasi apapun yang tidak menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita kata kelompok mana pun selain Ahlussunnah wal Jamaah mesti dia ada perbalahan, perbezaan, bahkan saling mengkafirkan. Misalnya kita kata setengah-setengah saya sebut sebelum ni kan. Kita yang tak tahunya. Kita kata beberapa agama di negara kita ni. Buddha lah misalnya sebab saya jumpa tu. Dia kata dia ni Buddha yang betul. Hak Buddha di sebelah sana dia kata itu Buddha yang murtad dia tu. Buat dia sendiri pun kata gitu, sama-sama dia. Kita payah umat Islam nak kecek gitu. Selagi tak jelas sungguh makna dia bersalah dari sudut akidah, kita tak akan kata gitu. Paling tidak ulama kata sesak tidak seperti kafir. Ahli bid'ah tidak seperti kafir. Tak kecuali bid'ah akidah. Itu bab lain. Jadi kukuk mana pun kena ingat gini ya. Apa-apa saja. Ni poin penting, miftah dia kunci. Apa-apa saja tindakan, pemahaman ataupun kenyataan yang tidak menjejaskan tauhid, dia tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin kalau dia ada salah pun mungkin dari segi sesak tapi tidak jadi kafir. Selagi tidak rasa akidah tauhid dia. Misalnya kita kata dah. Ni saya nak sebut contoh. Silapnya orang kita faham. Isu ni lah, isu kata Tuhan ada tangan. Dan satu pihak kata Tuhan ada tangan tak boleh takut jadi serupa dengan makhluk. Jadi biar Tuhan kata dia ada tangan pun kita tak boleh kata. Patut Allah kata tu, dia kata Allah bermaksud kuasa. Tak apalah, kita tidak ada masalah. Baik. Apa tu? Takut jadi serupa dengan Tuhan, serupa dengan makhluk. Padahalnya kita kata hak orang kata Tuhan ada tangan. Sebab apa Tuhan ada tangan? Sebab Tuhan kata. Patu tangan Tuhan lagu mana? Tak tahu. Muka Tuhan tak ayat. Sekat tu ya. Cuma kitanya tentu tangan Tuhan tak serupa dengan tangan makhluk. Cuma dia kata ada tangan. Kita terimalah. Sebab tu orang yang kata begitu dia tak kata Tuhan ada kepala lutut. Kecuali kalau Tuhan kata. Dah Tuhan tak kata, tak boleh kata. Tidak posisinya Syiah bila Tuhan kata ada tangan, ada betih, ada kaki, dia kata Tuhan ada perut. Dalam kitab Syiah. Bahkan perut tu tak ada organ dia tu. Dia hura. Tu tak ada dalil. Tu kafir dah lagu tu. Mujassimah musyabbihah dah tu. Kalau siapa tak tu tak ada tak. Bagi saya lah kalau orang tu ahli sunnah dia tak akan ada tu. Walaupun dia kata Tuhan ada tangan, dia tidak mau takwil, tetap dia tidak kata Tuhan serupa dengan makhluk. Kalau orang tanya dia, patut dia mau kata Tuhan ada tangan, lagu mana tangan tu? Mana kau tahu? Ya dia mau boleh kata Tuhan ada tangan? Dah Tuhan dia kata. Bukan mak dia mau kata. Kalau mak kawan kata, kawan tak percaya. Tuhan sendiri kata. Patut tangan lagu mana? Tunggu dia ya. Patut wahyu tak ada? Tak ada sekata pun. Lagu tu orang panggil menyamakan Tuhan dengan makhluk ke? Tu. Tu.
Ada pernah dengar ke ahli sunnah kata Tuhan ada telinga? Tak ada. Tapi Tuhan kata dia mendengar. Tapi ulama kata Tuhan mendengar. Tapi ulama tak kata Tuhan ada telinga. Kalau siapa-siapa kata Tuhan ada telinga, boleh rosak akidah. Tapi Tuhan mendengar. Tu semua apa? Tolak tu jadi kapi. Kita kata Tuhan boleh melihat, betul? Tapi tak ada ahli sunnah kata, hak sunnah betul kata Tuhan ada mata. Tak ada. Apa gitu? Sebab dia tak boleh, bab Tuhan ni dia tak boleh melepasi nas, tak boleh. Setakat tu yang kita kecek. Perkara tu perkara yang tidak disuruh bincang tetapi disuruh beriman saja. Suruh percaya saja. Tu. Hak suruh bincangnya hak lain. Hak lain. Yusuf Qaradawi kata hak Tuhan suruh bincang, dia tak bincang. Dia tidak duduk pernah sakit mata dengan duduk bincang hak tu. Misalnya ilmu psikologi dalam Quran kemain tinggi sampai Dr. Yusuf Qaradawi tulis kitab khusus hak tu, ilmu tentang kebajikan masyarakat dalam Quran. Lah ni hadirat daripada Quran tu ulama buat bab-bab khusus je. Okey, taat pada ibu bapa, buat mari ke muka ayat Quran gini, dia panggil tafsir secara maudhu'i pun dia pecah pula, dia hurah pula, dia kembangkan hak tu sebenarnya sepatutnya. Kita duk bincang. Baik. Jadi kalau ajaran contoh kita ambil Syiah, apa Syiah ni ada dia sentiasa berpecah Syiah. Siapa lah ni pada? Lah di tengah pecah lagi. Di Malaysia ni ada berapa kelompok dah Syiah. Asalnya saya nak yang sifat ajaran hak tidak Islam. Sebab apa? Sebab dia tidak ada satu tempat rujuk yang muktamad. Masing-masing orang bila dia alim sikit dia akan buat satu ajaran dia sendiri. Ahli sunnah tak boleh gitu. Alim tahu mana pun orang Kelantan kata alim ketok sampai kukuk alim. Dia tak boleh lepas pada, dia tak boleh lawan Quran dan hadis. Dia kena berhenti setakat sampai situ je sakut tak lagi. Tapi ajaran lain oleh kerana dia tidak ada sumber yang muktamad, maka dia akan pergi sekakak dia nak pergi. Tu jadi beza tu. Syiah ni beratus tahun dulu Imam Makrizi kata Syiah ni sudah pecah pada 360. Ni beratus-ratus tahun dulu. Ajaran Islam tak pecah. Ajaran Islam mazhab tu itu bukan pecah tu. Nama kaedah. Kalau mazhab fiqh, mana kaedah nak istinbat hukum, metodologi dia suruh tu lah. Sebab tu dia boleh semaya sekali. Sebab itulah hadirat kita kena faham betul-betul falsafah buat apa pergi Mekah tu imam seorang. Dulu zaman Ibn Taymiyah tu imam 4 orang. Ngadak dini Kaabah masing-masing. Ni dini mazhab Syafi'i, ni dini mazhab Malik. Dulu satu ketika tu ulama kita mau perjual ke bahawa tak boleh bermazhab lagu ni, tak kena dengan cara agama. Tak ada lagi bakar tu lah ni. Dia pergi Mekah tak mai ya. Dia mai di hotel. Dia sebut Sayyidi sebab tu imam Wahabi. Hari Jumaat ni kita tak boleh mai Jumaat lain. Kalau tidak dia pergi. Sebab terpaksa pergi. Tu pergi dalam keadaan sebab salah gitu. Tengok tu perangai dia. Padahal kita kata Imam Syafi'i ni semaya di kalangan mazhab Malik, kadang-kadang dia jadi imam, kadang-kadang dia jadi makmum. Tak ada masalah. Sebab khilaf tu tak apa. Asalkan akidah serupa. Umat Islam ni apa yang Allah tidak iktiraf anak Nabi Nuh tu sebagai ahli Nabi Nuh? Sebab apa? Sebab dia beza akidah. Laisa min ahli, kan sebut tu tak? Dari sudut tu. Sebab kita ni kalau kita berbeza syariat, dia tidaklah menyebabkan kita tidak boleh berada bersama dalam syurga. Hak tak bolehnya akidah. Tu. Kita kena faham molek tu. Kena faham molek. Kalau tidak tak masalah. Hadir-hadir tak kena tahulah, mungkin setengah kita tak tahu. Yang orang kita ni pernah mari jumpa saya, anak dia nak nikah dengan orang India. Tak ada tu mazhab Hanafi. Boleh. Kau ustaz kita mazhab Syafi'i nak nikah Hanafi. Allah kata beratlah dia ni. Pergi masjid sama tu. Yang dengar apa dia aku lihat tahu. Dia jadi teragak-agak tu. Macam mana kita mazhab Syafi'i nak nikah orang dia mazhab Hanafi? Berat sangat. Itulah ada bahaya cara kita bawa agama tu. Dia ingat tak sah nikah dengan orang mazhab Hanafi. Setahun tu bukan main-main. Ingat saya sebut ada seorang Ustaz Sohum. Ni orang tanya dia, ni ada video dia, boleh tengok lah ni. Orang tanya dia macam mana pandangan Ustaz, sebab ada Ustaz dalam YouTube ni sebut. Saya sebut dah sebelum ni. Nak setahun tu, hak tu yang membentuk pemikiran masyarakat tu. Ada ustaz tu kata maknanya mana perempuan, dia dua perkara soalan itu berkenaan dengan perempuan haid boleh baca Quran dan suami isteri sentuh tu tak batal wuduk,
Dia jawab kan? Dia kata itu tanda bahawa ustaz tu makan pi kuda dia tu. Ustaz ni sahun lah ni. Tahu tu lah. Setahun tu orang panggil ustaz. Bukan kita nak rendah. Kalau setahun tu lah kita kata ustaz, dia lah dia jadi masyarakat jadi gitu. Lepas tu Imam Bukhari makan pi kuda ke? Imam Bukhari pendapat gitu. Lepas tu sahabat-sahabat pun khilaf sama dulu sebab nampak sangat lah. Lepas tu bahaya tapi saya sebut tu hak dulu, kuliah dah dulu lah ni tak dah, koda pun tak ada dah. Maknanya lain dah. Tapi nak ayatnya perkembangnya manusia. Sebab tu kita sebagai ahli sunnah wal jamaah ni hadirat, kita jangan tolak ustaz tu semata-mata dia ada beza dari segi fiqh. Kita pun kata ustaz ni tak sirah, kita ngaji dengan dia. Kadang-kadang setengah ustaz tu banyak kebaik dia. Kerana berlaku serua perkara hak tak serupa dengan mazhab kita belagang ni, dengan ustaz belagang, kita tolak dia. Bukan kita cemuh dia. Tu tak kena. Tu bukan ciri, bukan karakter ahli sunnah wal jamaah. Tak kena gitu. Ni. Sebab dalam kitab ni hadirat kena ingatlah. Sebab kitab ni kita sebut selalu lah. Sebab tu kitab ni antara orang yang kerah ni. Saya sebut lalu. Sebab tu bila siapa bab tertentu tu, kita nak kurang sikit dia punya kelajuan dia tu. Jangan laju sangat. Apa tu? Sebab kita satu keluarga ni. Kita ni satu keluarga. Setengah orang tu dia tak sempat mengakui pihak ni keluarga dia. Berat ngerti Baik, cuba tengok lagi lah. Sejarah adalah saksi dari kenyataan ini. Perhati dalam sejarah bagaimana umat Islam hidup bermazhab macam mana. Hak betul lah, hak tak betul saya kira lah. Hanya negara-negara yang berpegang teguh pada akidah ahli-sunnah sahajalah yang dapat menyatukan kekuatan kaum muslimin yang berselerakkan ni kata, yang berada di pelbagai pelosok dunia ni. Hanya dengan akidah salaf maka jihad serta amal ma'ruf dan nahi munkar tegak dan tercapailah kemuliaan umat Islam. Bayar minta maaf lah saya sebut ni, isu ni sensitif tapi kena sebut lah. Bayangkan kalau kita buat, kita mentarikh ke ahli sunnah ni dengan tarikh akidah mesti mengikut Asy'ariyah. Padahal Asy'ariyah tu bukan akidah. Itu jalan untuk mempelajari akidah. Metodologi. Dia silap faham. Jadi kalau orang tidak ikut Asy'ariyah, maknanya terkeluar daripada ahli sunnah. Dia kata tidak maksud gitu, tarikh tu untuk di Malaysia saja. Kata berat. Jadi maknanya pelik lah bunyi tu, pelik tu. Patut kalau kita pergi luar lah ke mana? Berakidah boleh beza gitu. Tak apalah. Akidah mengikut Asy'ariyah. Saya pun faham ni orang kata gini kau perekat-perekat tinggi alim tu, walaupun dia kata gitu pun dia tidak kata tidak ikut Asy'ariyah tu sesat, dia tak kata setengah-setengah. Cuma dia di Malaysia kononnya nak supaya boleh bersatu. Tak apalah kita sebut dulu. Lepas tu kalau dari segi fiqh kena ikut mazhab Syafi'i. Lepas tu kalau dari segi tasawuf tengok dia guna tasawuf. Padahal adalah dia guna akhlak bukan tasawuf. Dia disebut akhlak dalam hadis, tak ada sebut kalimah tasawuf. Tak apalah dia guna, mana akhlak lah tu. Tasawuf kena ikut cara Imam Ghazali. Tu tak ada. Jadi mana-mana orang tidak kena dengan takrif ni, maka tidak ahli sunnah. Berat tu. Lepas tu dia kena ingat gini satu kali ni saya sebut ni supaya kita ni jadi tidak pening kepala lah. Semua dia sebut ni Asy'ariyah ke dari sudut akidah, dari segi syariat Imam Syafi'i ke, dari segi akhlak ataupun dia kata tasawuf, dia kata Imam Ghazali, hak ni semua kita terima. Kita ni terima semua. Hak tu ulama kita semua tu. Asy'ariyah pun kita terima dari sudut dia tu keluarga ahli sunnah. Kita terima semua. Cumanya kita ni tidak mengikat diri kita dengan cara itu. Tu kena faham perbezaan. Sebab setengah orang disilap faham bila kita guna contoh bila kita kuliah kita guna misalnya Imam Tahawi, dia tak terima. Kena ingat bahawa kalau kita guna setengah-setengah negeri, kalau kita guna kitab akidah Imam Tahawi tu, akidah Tahawiyah itu tak akan dapat tauliah. Enggak kita guna teripuk tu, itu kitab tu Imam Tahawi Mushkilul Athar tu, antara kitab hadis sahih tu, dalam senarai hadis sahih tu, walaupun tidak sunnah sittah pun. Sebab sunnah sittah ni bukan bermakna tu kena faham banyak lah, dia kena faham tu. Jangan kita fikir sunnah sittah mana semua hadis dia sahih. Dak, itu suka tak pelajar kan. Nak ngaji tu insya-Allah boleh faham lah hadis tu.
Bukan bermakna semua hadis dalam ni buah kitab tu sahih, tak ada sahih lain. Tak ada dah tu ya. Salah faham tu. Nampak tak ngaji tu kalau kecek gitu tu. Banyak lagi tu akal kita dah baca tu lah akidah tahawiyah tu. Apa ni Mushkilul Athar tu Imam Tahawi tu. Tu antara kitab sahih dari senarai kitab sahih. Ibnu Hibban, Ustaz Muhammadi pernah mengajar habis dah tahu tu. Tak habis lagi dah. Tu sahih belaka tu. Hak Ibnu Khuzaimah. Tu hak Muwatta' Imam Malik. Hak tu dulu lagi pada hak lain. Antara kitab mula-mula lah tu. Guru Imam Syafi'i tu. Mazhab Malik benar anak murid jadi mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pun tak tahu dia ada mazhab. Hak sebenarnya. Itulah hadis-hadis orang kita ni silap faham. Jadi dia kata kalau tak terima Imam Syafi'i, maka orang itu tidak ikut mazhab. Tak betul tu. Tak ada seorang apa dah. Kena perhati molek. Kalau kita baca kitab tak ada seorang pun ulama kita yang tolak Imam Syafi'i. Cuma dia tolak pendapat kerana dia ambil pendapat ulama lain. Hak tu biasa ya. Saya baca kitab pandangan orang-orang yang dituduh sebagai la madhhabalah, orang yang tidak ada mazhab. Sebenarnya istilah tu tak betul. Orang yang dikatakan tidak ada mazhab ni sebenarnya dia ikut semua mazhab. Dia tengok dalam bab ni mazhab Syafi'i lah paling kemah. Kalau dalam bab taharah mazhab Syafi'i lah kira-kira paling ketat. Tapi kalau dalam bab muamalah mazhab Ahmad pula. Dalam bab ni dia ada belaka tu. Semua tu ulama kita belaka. Jadi kita ambil semua. Patut ambil semua nak ambil lagu mana? Kena ngaji tu, kena ngaji tu. Sebab kita nak ngaji Nasai tu lah. Imam Nawawi bercanggah dengan Imam Syafi'i sendiri. Pada Imam Nawawi tak ada lah tokoh paling besar lah kira-kiranya. Rupanya kita sebenarnya saya yang tekan sangat tu nak ayatnya bahawa beza dari sudut fiqh tu bukanlah suatu kesalahan dan itu termasuk dalam kebiasaan. Normal lagi tu. Bukan kata normal baru, tidak. Normal lama dah ni. Dia kata sejarah jadi saksi dari kenyataan ini. Hanya negara-negara yang berpegang teguh kepada akidah ahli sunnah sahajalah yang menyatukan kekuatan kaum muslimin yang berada di seluruh dunia ni lah. Hanya dengan akidah salaf. Salaf tu kenapa hal lah? Salaf tahu mana ulama-ulama silam lah, 3 kurung kita ambil. Hatu salah. Hatulah sebenarnya punca umat Islam dari segi ilmunya, ilmu agama. Maka jihad serta amal ma'ruf dan nahi munkar itu tegak dan tercapailah kemuliaan Islam. Baik, yang ke-9. Ini karakter ahli sunnah lagi, utuh, kukuh dan tetap sesuai sepanjang masa, lenggeng, kekal lah. Sesuai ni maknanya kekal lah, ada sama, dia tak hilang. Tu dia panggil dalam istilah dia panggil apa ni, samahatus syariah. Dia bersifat meluah. Dia boleh Islam dia boleh terima semua keadaan. Dia ada cara dia. Kita duduk dengan orang kafir lah ke mana? Sebab orang kita ni kadang-kadang nak bersama orang kafir ni benda halangan dia anjing, arak. Tak boleh. Jadi kalau soalan kita tak boleh bergaul sebab gitu. Salah besar tu hadirat. Salah besar tu. Jadi akidah ahli sunnah ni utuh, kukuh, tetap, mana sesuai sepanjang masa. Ataupun dia sebut dari istilah panggil murunatus syariah. Murunah ni mana ke dia? Anjal lah. Dia boleh sesuai. Tak akan mati je sampai bila-bila pun ada. Ini ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab ni asal. Dia kukuh mana kalau kita bincang, saya boleh kata gini ya. Akidah ahli sunnah sebab apa dia kuat? Sebab dia asah dia Quran dengan hadis tu ya. Tu ya asah dia. Duduk situ. Kalau kita kata ijma' ulama, kias ijma' ulama tu hasil daripada dua ni ya. Hasil daripada dua ni. Baik, cuba tengok. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah utuh dan sama dalam masalah prinsipal. Usuluddin serupa. Usuluddin. Hak boleh bezanya furu' usuluddin. Furu' tu boleh beza. Sebab tu kita tengok dalam bab usuluddin ni ada ulama beza. Kalau kaji-kaji, bukan usul, furu' dia. Banyaklah. Misalnya kita kata neraka, tak ada seorang ulama Islam kata neraka tu tak ada. Tolak tu rasa akidah tu. Tapi ulama khilaf lagi. Neraka ni ada dah ke dalam ni? Sebab dia kata mungkin lambat lagi nak masuk. Kalau ada bazi api memang je gitu pun sebut. Saya bukan sebut go lah, memang dia sebut gitu. Patut apa faedah tu? Saya tak suka bazi. Bahaya ke kalau guna contoh ni dengar buat dia macam-macam dia kata ni. Mana dia pakai logik lah. Patut kalau tu buat dah, buat ke dia.
Lepas tu tak ada pun satu kenyataan Tuhan telah menciptakan neraka tu dengan jelas. Dengan sebab tu dia kata kita terima sifat neraka, tapi neraka tu Allah tak buat lagi. Surga buat dah, mengenai Nabi Adam pernah masuk dah. Tu ada dalil. Tu lah tu dia ada bincang khilaf. Jadi khilaf tu khilaf usul ke? Kalau khilaf usul jadi kafir lah ulama hak kata hak gitu. Dah. Hak tu khilaf furu' usul. Tapi semua terima neraka. Maksum, semua ulama terima Nabi maksum. Tak terima tu asal akidah. Tapi terima tu terima ada wujud sabit, tapi bila maksum masa kecil lagi kau selepas jadi Nabi. Lepas tu ulama kata Nabi maksum sebelum jadi Nabi lagi semua dosa kau dia maksum. Kau khilaf pula tu banyak khilaf. Akhir sekali jadi setebal ni kitab bicara bab maksum saja. Ismatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kitab tu. Baguslah kitab tu saya baca. Kita boleh tolak ajaran salah. Sebab orang-orang terlibat ajaran salah semua dia nak menyabitkan maksum kepada guru dia. Cuma dia tak kata pada mulut dia. Tapi dia layak guru dia supaya maksum. Sebab tu tak boleh tek. Jadi pemimpin tak boleh tek ni kena berhati-hati. Tak boleh tek baru kalau bahasa Kelantan kemah tek nak ejo payah. Tak boleh tek, tak boleh kritik lah. Tak boleh orang persoalkan. Tak kena gitu. Boleh dipersoalkan. Jadi gitu. Baik, cuba kita tengok lagi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni dari segi prinsipnya memang sangat kukuh lah. Sebab apa? Asas dia tu kukuh, Quran dan hadis. Cuba kita tengok, cuba kita perhati. Nak sabit akidah ni bukan sembarang hadis boleh. Hadis tak boleh. Dia kena mesti hadis sahih. Patut kalau hadis, kita kata hadis ni hadis ahad macam mana? Tu ulama bincang pula tu hadis ahad. Kalau bab fiqh semua boleh. Bab fiqh. Bab fiqh tak apalah, tapi kalau bab akidah tu bincang pula lagu mana. Patut had untuk sabit perkara besar ni lah. Kalau panggil ajaran-ajaran utama dalam Islam ni kena hadis yang bagaimana? Dia bincang pula tu. Sebab itulah bila kita bincang tu kita kata ginilah saya nak sebut mudah lah. Ajaran Nabi ni bila dia melalui hadis yang sahih di mana-mana pun ada, dia orang akan buat dengan tetap. Orang akan buat dengan tetap. Sehingga saya baca ni sekadar lontara saja ni. Jangan kecil lah ni. Kita nak sebut saja ni. Kenapa orang kita ni baca Quran? Orang panggil baca secara umum masa tarawih ke mana-mana supaya kita nak baca ni. Padahal qiraatnya banyak. Qiraat sahih yang dikata qiraat sebab apa tak jadi baca tu. Ulama kita sebut dalam kitab. Hak kita duk baca semaya pun kita ni panggil hafaz tu. Satu duk baca mana-mana pun. Saya pergi ke Masjid Haram tu berapa kali dah kita pergi Mekah 8 kali dah. Tak ada bunyi duk baca lain. Hak tu. Tukar tu email mana-mana hak tu dia baca. Apa jadi gitu? Padahal kira banyak lagi yang lain. Apa jadi tak jadi baca tu? Apa? Gitu dulu. Lepas tu kira mula itu. Maknanya gitu dulu sebab orang kita ni tak boleh. Apa jadi gitu tu? Lepas tu benda-benda gitu nak ayat kukuh hadis sunnah. Kalau betul tu ada sungguh dalam ajaran Islam lah, dia mesti ada diamal oleh seluruh umat Islam di muka dunia. Misalnya kata apa orang kita boleh kata orang Islam mana-mana pun memang pakar piah. Hak pakar lah, hak tak pakar saya kira lah. Nak ada pakar apa sebab ada mengenai pakar. Semua orang tahu. Cuma hukum tu bagaimana hak tu khilaf lah. Janggut di mana-mana pun orang Islam tu. Walaupun ada juga tak. Ada tu apa? Sebab memang Nabi ada janggut. Jelas tu, jelas. Sebab tu ada. Tu. Tapi kita kata tahlil sebab kita ni. Tahlil kematian. Ada semua ke? Di mana Islam ni asal? Madinah. Mekah. Ada ke tak? Tak ada. Apa? Kalau betul lah benda tu ada sungguh ajaran Nabi ajar. Dia tu tak tinggal. Sebab amalan Ahlul Madinah ni dia menjadi satu sandaran dalam bab hukum. Amalan Ahlul Madinah. Tiba-tiba tak ada situ. Cuba fikirlah. Tempat kita ada, tanah Jawi ada. Fikirlah dah tak? Kena fikir tu. Kalau betul lah daripada ajaran Islam sungguh sebesar tu sebesar tu. Kena ada hadis waktu tu. So kecil-kecil ni kita salah lagi mana dalil. So ke sebesar tu. Besar tu. Jadi acara negara tu. Tak ada apa kata tengok dia kata sudah kerja lah tak ada bincang benda-benda gini dah. Dia nak ajar cara berfikir ahli sunnah. Tu ahli sunnah.
Maksud orang kampung kalau dia faham ilmu-ilmu gini, dia boleh guna untuk menilai amalan tu. Walaupun dia tak erti hujah, tak ingat ayat Quran, tak ingat, dia boleh. Dia nampak tu logik tu. Kalau sebesar ni ajaran ni tak, mesti ada dalil, so pun tak ada. Lepas tu sedangkan ajaran Islam kecil-kecil ni pun ada dalil. Bayar ke lah. Tu hadirat Baik. Cuba kita tengok dia buat sini. Kukuk mana sebab tu saya baca dah kitab ni memanglah kita kata, tapi banyak poin-poin dia. Dia sebenarnya banyak ulama. Contoh yang ke-9 ni. Ni dia berlambak dalam kitab lain. Kitab Arab sebut ni maklumat ni. Cuba kita tengok kemah cara dia sebut. Dia kata maksudnya akidah ahli sunnah tu serupa ya, duduk mana-mana, utuh dan terpelihara, baik secara riwayat maupun dari segi akademiknya, kata-kata maupun maknanya. Ia diwarisi daripada satu generasi ke generasi seterusnya tanpa mengalami perubahan, tanpa melalui ikhtilat, pencampuran adukkan. Maknanya ikhtilat ni orang panggil masuk pengaruh luar dalam akidah, tak ada. Baik, tak apalah kita bincang. Kerancuan dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Ini adalah bab akidah ni. Adalah bab akidah. Khusus kita ambil bab akidah. Hal tersebut kerana akidah Ahlussunnah bersumber dari Al-Quran yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari hadapan maupun daripada belakang, dan dari sunnah Nabi SAW yang mana baginda tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Semua Nabi buat semua adalah wahyu daripada Allah. Ni kita bincang tentang akidah ni. Kalau bab fiqh dia tidak bincang gini. Bab fiqh boleh beza. Akidah ahli sunnah ni, sebab tu ulama kita tolak setengah-setengah orang yang bawa pendekatan akidah tapi bukan melalui cara Quran dan hadis. Ulama tolak. Sebab dia bahaya tu. Dia masuk luar tu. Pengaruh gede kita kata. Pengaruh, kadang-kadang pengaruh falsafah, pengaruh Hindu, macam-macam bang. Kita risalah tu tauhid dia ditulis Syekh Ismail Syahid tu, kalau kita baca tu kita nampaklah bagaimana umat Islam ni kita kata dilanda satu orang panggil proses apa kemasukan ajaran luar dari sudut akidah, terpengaruh dengan Hindu, terpengaruh dengan Buddha, terpengaruh dengan Islam. Memang ada. Contohnya kita kata isu doa ni lah. Doa ni maknanya orang kita ni faham ni doa ni mana kena orang alim doa baru berkat. Tu faham memang mana tu. Kristian tu. Memang Kristian pun. Memang dia Kristian, dia nak padi, dia nak mana penganut dia kena bergantung dengan dia. Sebab kalau dia tahu kita orang tak pergi di gereja surat ayat. Orang tak akan pergi ke gereja. Kita ni tak. Mari ke masjid ni bukan gantung dengan imam, kerana Allah suruh. Sebab tu kalau imam tak ada pun kena mari juga. Patut pakak-pakak itu imam. Tak serusin dah ada tak erti doa lepas mari, sebab doa ni bukan kerja dia, kerja masing-masing. Tu. Jadi perkara-perkara gitu hadirat kita kena ingat itulah ajaran Islam hak sebenar, hak sengoti dia gitu kan. Gapo dia lah kita kata contoh sambut hari jadi, kita contoh tak luar tu. Walaupun saya tidak kata mereka jadi kafir, doa kita tak faham apa-apa dengan buat kek tu bukan isu utama. Cara dengan letak lilin api tu, letak api, lepas tu lilin tu lah ada api, lepas tu tu tak ada langsung kait dengan Islam. Yusuf Qaradawi bincang dari salah dia dari website dia. Ni mari pengaruh luar. Pengaruh mana? Lah Parsi lah, Majusi tu. Lepas tu budaya gambar ni mari baru tu Yahudi. Patut-patut dia mari kutu sejarah. Sebab tu kita bincang tentang gambar ni jangan bincang. Sebab tu ulama kata kita bincang tentang gambar boleh tak boleh dan sebagainya. Jangan bincang dari sudut hukum fiqh saja, kena bincang dari segi pengaruh mana, sejarah mana masuk dalam kita kata masyarakat Islam. Masuk lah. Supaya kita kata contoh yang kita kata masyarakat kita doa amal banyaklah kalau kita nak sebut lah. Jadi khurafat percaya pada burung pada hari-hari tu masuk pengaruh luar belakang tu. Tak ada lah dalam Islam ajaran tu. Tapi ada juga apa? Pengaruh luar. Pengaruh luar. Tu kan. Gitulah. Yang ke-10, Allah menjamin kehidupan yang mulia bagi orang yang menetapi, orang yang menekuni, orang yang istiqamah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kena ingatlah Ahlussunnah wal Jamaah ni mana akidah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Kena duduk sini kena faham gitu. Jadi Allah jamin selamat. Cuba kita tengok.
berada, maksud Allah jamin kehidupan yang mulia, mana tidak terjejah akidah tauhid itu bagi orang yang betul-betul istiqamah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang dibawa oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Dengan erti mereka akan berada di dalam naungan akidah Ahlus Sunnah akan mendatangkan rasa aman dan kehidupan yang mulia. Sebab apa? Sebab dia asah dalil. Orang yang buat sesuatu atas asah dalil itu dia rasa lega, rasa tentera, rasa puas hati. Hal ini kerana akidah Ahlussunnah sentiasa menjaga keimanan kepada Allah dan mengandung kewajipan untuk beribadat kepada Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah dengan sebenarnya. Orang yang beriman dan bertauhid akan mendapatkan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasa aman sentiasa menyertai keimanan yang benar. Apabila keimanan itu hilang, maka hilanglah rasa aman itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan zalim. Zalim sini dia buat dalam kurungan syirik. Ni antara contoh dalam Quran kalimah zalim dengan makna syirik. Kalau kita tengok dalam memang dia akan sebut dalam tafsir syirik. Zalim dengan makna syirik. Tu. Bukan zalim biasa. Sebab daripada mana faham tu? Dia ada hadis hurah ayat ni. Sahabat bila mula-mula dengar ayat ni, sahabat tak payah sudah hijau dia kata. Orang yang mencampur adukkan iman dengan zalim, enggak pok kita nak cari mana hak tak zalim. Akhir sekali bila bincang-bincang Nabi sebutlah maksud situ tu maknanya syirik. Zalim maknanya baru lega sahabat. Kau tidak beratlah kita. Enggak zalim ni dia ada kecil besar. Seorang itu misalnya seorang itu telah menganiaya anak dia tidak wihak pada anak dia, zalim lah tu. Enggak dia katalah dia adalah masalah kekurangan dia dengan isteri kita, dikira zalim lah tu. Lepas tu kalau kita faham zalim hak tu kita letak dengan zalim dalam ayat ni, tak nak tidur sungguh sahabat. Kita tak apa muka jahil nak tidur. Mereka itulah orang yang tidak mencampur adukkan iman dengan zalim. Hak itulah hak dapat ketenangan, dan mereka telah orang panggil golongan yang mendapat hidayah daripada Allah. Mula-mula sahabat takut sebab dia tak faham zalim sini makna syirik. Sebab orang Islam boleh berlaku zalim. Orang yang bertakwa dan beriman akan mendapatkan rasa aman yang sempurna dan petunjuk yang sempurna di dunia dan akhirat. Adapun orang yang berbuat syirik, bid'ah dan maksiat, mereka adalah orang-orang yang selalu diliputi dengan rasa takut, was-was, tidak tenang dan tidak rasa aman. Mereka selalu diancam dengan berbagai hukuman dan siksaan pada setiap waktu. Ni. Jadi orang Islam ni dia tenang, dia gini. Sebab itulah ulama sebut salah satu kita kata subjek sokat terpelajaran yang melengkapkan pemahaman kita terhadap Quran dan hadis, kita kena tahu kehidupan sahabat Nabi. Dan kita kena tahu bagaimana kehidupan masyarakat Arab sebelum Nabi dibangkit menjadi Nabi Roh. Kena tahu tu. Sebab apa? Sebab ni antaralah sebab Quran ke hadis ke semua dia mari dia kritik aja tentang jahiliah tu. Dia kritik tentang kehidupan lama tu, orang panggil zaman jahiliah. Dia kritik. Dia betul balik. Kecuali hak zaman kehidupan zaman jahiliah tu sudah menepati dah Quran dan hadis, hak tu dia tak kritik lah. Misalnya bab perkahwinan, bab apa Islam mari ada hukum khusus bab perkahwinan, bab apa ada hukum khusus bab minuman. Sebab apa? Nak kritik zaman jahiliah tu. Nikah zaman Arab jahiliah, hadir-hadirat perempuan ni sebab pelacur layan. Nikah buduk dia panggil. Nikah buduk tu teruk benar. Bila anak cukup umur, bila lepas haid yang pertama, suci lepas haid pertama, katakanlah ayah dia ni dia kenal pada seorang pemuda yang hebat lah. Dia wagi anak dia pergi gitu ya tidur sampai minggu 2 minggu. Lepas tu dia ambil balik, dia tengok anak dia ngandung ke tidak. Kalau tak ngandung tak apa, dia pergi kat orang lain. Kalau ngandung barulah dia bincang tentang perkahwinan. Sebab apa? Maksud dia tu molek, maksud dia apa? Nak keturunan. Molek kalau aku tu, pak kambing. Nak bakar kambing tak apa gitu. Pergi mahkawai tu duduk boleh seminggu, kelik ngandung kambing tu kambing. Masyarakat Arab berlaku, dia tidak dianggap sebagai satu kehinaan dalam masyarakat. Islam mari tak lihat tu.
haram. Dia ada 4 jenis perkahwinan. Kalau nak tahu, baca dah dalam muqaddimah perkahwinan zaman Arab sebelum Islam, kitab Ar-Rahiqul Maktum tu dia ada sebut situ. 4 jenis perkahwinan. Itulah Syekh Safiyur Rahman tu, Al-Mubarakfuri tu. Tengok situ muqaddimah. Dia panggil era zaman jahiliah, masyarakat Arab dari segi sudut perkahwinan macam. Cuba baca tu. Dia buat tu. Patu pelacur misalnya. Dia nak dia insah daripada pelacur, dia nak hidup berkeluarga, dia letak darah putih depan rumah dia. Darah putih. Awak tahu nak pencen ni. Nah. Hak peliknya bila nak pencen tu, dia akan terima seramai mana lelaki untuk tidur dengan dia, semua dia akan ambil foto state IC lah, dia ambil, kira tengok. Dia tak sebutlah foto state IC, cuma dia ambil nama. Katakanlah 20 orang tidur dengan dia. Lepas tu dia dak lah, dia senyap, dia tengok. Lekat anak ke tidak? Kalau lekat anak, dia pergi, dia akan bawa kes ni kepada satu jawatan kuasa. Dia panggil jawatan kuasa macam kiafah lah. Dia tengok wajah, tengok orak jari, dia tengok 20 orang hak tidur dengan dia ni, kira-kira anak hak dilahirkan ni mirip siapa, muka dia tengok ni. Jadi jawatan kuasa terdiri daripada masyayikh, orang-orang tua tu diberi authority, diberi kuasa masyarakat untuk menentukan nasab. Oh, dia kata anak perempuan ni nampaknya lebih banyak mirip pada awak, maka kami dengan kuasa diberi oleh masyarakat, kami menasabkan anak ni pada awak, maka awaklah jadi suami dia. Diterima tu lagu tu. Nampak macam mana? Patut orang lain 19 hari lagi pakai putih mata gitu, cari orang lain pula. Pelik. Nampak macam mana zaman jahiliah? Sebab tu Islam hari dia kemah bab perkahwinan, tak boleh. Hormat, semua manusia terhormat dengan sistem perkahwinan Islam. Ibu bapa ke, ayah pada perempuan, mak pada perempuan, sepupu dia semua tidak akan rasa terhina dengan Islam saja ada tu. Baik. Saya ambil sikit lagi. Tu habis situlah. Kemudian kita masuk bab seterusnya, kewajipan ittiba'. Ni baru-baru orang nak marah belaka lah ni. Kewajipan ittiba', yakni mengikut jejak salafus salih dan menetapkan manhajnya. Gitulah Tok Momo ni, walaupun dia tendai kalau sakit pergi macam Tok Momo ni. One hujat dia. Sebab Nabi siapa mati Nabi ni? Berti Nabi berti dakwah ni bila mati. Terpaksa lari. Nabi sedih pun luka. Kalau kita baca sejarah di pintu rumah Nabi, dia pergi lama najis. Nabi buka bau. Lepas tu dia letak macam-macam lah, siapa salat. Tu biasa tu. Gitulah kita tak aja kena begitu. Boleh tanya pelik apa. Boleh tanya. Jelek. Tak habis video tu. Gitulah hadirat. InsyaAllah kita akan sambung bab yang kelima. InsyaAllah minggu hadapan lah. Cuma saya nak semok sikit muhasabah ni ahli sunnah ni. Nak muhasabah amalan sikit. 1000 amalan bawa dak kita tu. Kau jual dak kita. Lama tak baca hak pentingnya sebab tu kita tak perlu baca banyak, nak amal hadirat untuk semok amalan kita supaya kita ni hak kita duk mengaji hadis kamu ni amal sendiri ke hadiratnya setahu mana dah kita amal. Jadi tak perlu banyak. Kita ni saya ni khotel dah di beberapa buah tempat saya kuliahnya. Cuma hak ni kita buat ni sengaja kita buat lambat. 1 poin kita baca. Nak suruh kita amal lah. Setara mana. Baik. Siapa orang surat berapa tak ada kita ni. Tanda ni. 14 hari lepas situ. Sebab kita pun tidak baca semua juga ni. Siapa dia hak itu muka surat 68 baca dah, 71 baca dah, 79 kita butis tu nombor 8 tu kita sambung nombor 8 tu tanda dah tu ni. Baik, sekarang ni perbincangan kita ni berkait dengan bab yang ke-18 ni. Bab yang ke-18 sunnah-sunnah selepas salat fardu. Selepas salat fardu ni ada kan Nabi buat perbuatan-perbuatan tertentu dalam bentuk zikir, doa. Sini dia ada buat, dia senarai. Semua ni ada rujukan di bawah tu. Kalau perhatikan kitab ni, Khalid Usainan tulis ni, boleh katakan banyak riwayat dia ambil Bukhari Muslim ya. Cuba perhati, walaupun ambil juga orang lain pun, tapi banyak kan yang gitu. Sebab sunnah yang disebut dalam kitab ni bukan menurut semua ni. Tapi kira-kiranya kalau kita ikut ni pun, kalau kata nyolur. Boleh faham tak tu? Nyolur, kemah nak.
Kalau ikut betul hak ni lah, daripada bangun tidur seharian tu siapa nak tidur pula nyula dah. Oh Allah kata, dia nak gah hak lain tu lah. Dah hak ni tak habis lagi. Cuba kita tengok sunnah-sunnah. Kita bincang banyak dah. Masuk poin yang ke-8 muka surat 79. Membaca suratul Ikhlas, Al-Falaq dan suratul Nas. Hadirat tak usah jumpalah suruh baca Fatihah lepas maya. Tak ada. Biasa kalau kita buat Al-Fatihah, tak apalah, bukan kita kata tak molek Fatihah umul kita. Tapi isu dia nyebab apa Nabi tak baca? Tak tahu. Tak nak ayat tu. Tapi Nabi baca lah. Misalnya Nabi baca suratul Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini jelas lah. Khusus dibaca pada salat subuh dan maghrib. Setiap surah dibaca 3 kali. Khusus. Mana dalil dia? Tuh, dia buat mari situ. Hadis silap tu 99 tu bukan 100 tak belakang tu. Kalau 100 riwayat Abu Daud, Tirmizi dia duduk belakang tu. Tirmizi dan Nasai. Ini jelas. Baik. Mana selepas kita semaya fardu, walaupun setengah-setengah ulama dia kata betul Nabi buat subuh maghrib, ni lah ada dalam perbincangan ulama dalam kitabnya. Tak boleh kau nak baca maya asar 3 kul tu boleh. Sebab apa? Sebab ada setengah riwayat tu, setengah riwayat sahabat tu dia tak sebut khusus. Ada sebut khusus. Dia gini, kita kena ingat gini. Kita kena faham. Saya ingat dulu masa saya mengaji mula-mula tu, kita dapat pendedahan ni dengan dia lah. Sebab orang kita ni kadang-kadang bila contohnya sahabat sebut, okey, saya dengar sendiri Nabi baca 3 kul ni selepas sembahyang subuh. Dia sebut gitu. Dia tidak kata Nabi baca pada setiap sembahyang subuh. Orang kita ni dia manda sikit bab ni. Bila sebut gitu maknanya setiap subuh tu. Setiap subuh tu dia tu, bukan sahabat. Jadi sebab tu jadi ulama khilaf atas apa, sebab Nabi tidak tentu gitu. Supaya juga misalnya kita kata tak ada ke Nabi baca surah As-Sajdah pada waktu subuh? Ada. Sabit tu. Cuma tetap tu. Ulama kata tak. Cuma ada ulama kata boleh, harus buat tetap. Sekarang tu ya, tempat kita wajib. Tu baik tak buat tahu. Kalau awak tu email ini tak apa. Kalau tu email mari beda terjun tak apa. Kalau tu email tetap tak boleh. Bahkan nak jadi tu email dia suruh baca dulu, ingat kedok tu. Kalau tak ingat sami mula baru ingat tu dulu. Siapa gitu? Jadi menyebabkan tak boleh tak baca lah. Alah ni nampak apa ni kita kata nampak uar sikit. Tu boleh juga nak baca lain pun. Kita dulu kejap di sekolah lagi ingat tu. Nak macam mana? Masa sekolah tu kat tertiga tu dah, minggu sekolah harap kan. Ni surah wajib apa? Ingat lagi ustaz tu kata, hak lain tak wajib. Gitu mafhum mukhalafah dia ni. Yasin, surah Nas, Sajdah, suratul Mulk, suratul Kahfi, ada beberapa surah lain lagi. Dia hafal dia kata. Yasin tu hak tu wajib. Hak ni wajib di kalangan hak wajib, hak tu hak wajib. Hak paling wajib Yasin tu. Ingat tu, bahkan dia masuk dalam puasa tu. Ingat suratul Dahri, hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Hak tu ingatlah apa petih. Dulu sekolah apa tu? Sebab cara didikkan masyarakat kita. Padahalnya tak ada satu ketetapan tu. Hak tu lah kita nak tahu. Misalnya sebab tu ulama kata subuh dengan maghrib ni, iyalah ada Nabi baca, sahabat sebut. Tapi sahabat tak kata Nabi baca semua gitu. Tapi ada doa hak Nabi baca semua. Ada. Aisyah kata Nabi tak tinggal baca tu lah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil haya wal wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnati adzabil qabri min fi kulli duburi salah. Pada setiap kali selepas maya. Hak tu khilaf pula apakah sebelum salat ataupun selepas salat. Setiap dia bahas dubur tu mana ujung ni mana punggul, dubur punggul lah. Punggul tu kita lagi tu, bukan punggul. Maknanya selepas tu maknanya dalam semaya. Orang kata tak, dubur tu maknanya selepas. Dia bahasa tu jadi khilaf tu. Ulama kata lepas wisalah baca tu. Orang ni kata tak, sebelum wisalah. Hadis sama je. Tak apalah. Ya pentingnya Aisyah kata Nabi tak pernah tinggal tu sampai mati. Tapi hak ni tak ada sahabat sebut gitu. Jadi kita bolehlah baca. Tapi kok mana pun jelas ada baca tu. Tapi tak ada pun ulama kata wajib. Boleh baca. Begitu juga ayat kursi. Hak ni amalan baguslah tempat kita ni.
Cuma ayat kursi ni orang kita ni sebab dia banyak cerita-cerita ngarut macam-macam pula tubik tentang ayat kursi. Dia ada wakah ni, wakah tertentu ni. Dia panggil wakah apa? Wakah sembilan. Wakah sembilan dia panggil. Hak cerita dia wakah sembilan, saya dengar dia itu terkejut saya dengar. Dia bawa cerita Ali Sufi lah. Naik dia patut jadi orang curi nak mari tak Ali sebab nampak pagar daripada tanah nampak ke langit. Macam-macam lah dia sebut cerita. Patut wakah sembilan kelebihan gini. Semua tu hadrat. Kalau kita nak kecek sepatutnya kalau kita ni sedar kita ni ahli sunnah, kita tak akan kecek benda tak ada dalil gitu. Dia semata-mata ambil Syafawi dengan gitu, patut kita nak buat sebagai satu maklumat dalam agama, tak kena gitu. Ni ayat kursi ni juga antara ayat yang wajib hafal juga ni. Tu. Dan orang kita biasanya dia baca ayat ni dengan maksud untuk hamba syaitan, untuk supaya tidak diganggu oleh makhluk halus. Gitulah maksud dia. Dengan maksud tu dia tak faham. Sedangkan ayat ni jadi penting sangat sebab ayat akidah ni, ayat tu tazak Tuhan. Kerana tu jadi penting tu. Sebab tu ada orang tanya dalam kitab pada sebut, bolehkah kita kata ayat kursi ni dia ni lebih afdal nak banding dengan ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb? Hak tu tidak, itu belah mana ayat tu? Bolehkah kita kata gitu? Boleh ke tak? Sebab tu pun wahyu Tuhan juga tu. Tabbat yada ta boleh 10 pahala. Ayat kursi pun gitu. Ni lah dibahas dalam kitab Itqan tu, Imam Suyuti bahas tu. Lebih-lebih tu dia melihat bukan lebih secara mutlak, lebih dari sudut. Ni lebih apa? Sebab dari sudut sebut tertentu. Hak tabbat yada tu lebih juga dari sudut mana? Dari sudut nak memperingatkan kita jangan jadi lagu tu perangai. Siapa disuki kau lah nama dia tu sebut dalam Quran. Setahu tu Abu Lahab pok saudara Nabi tu sebut Nabi ni dia pula lepas hari tu dalam ayat tu kan. Cuba fikir hanya saya ni dalam tahun ni tak dengar seorang pun, tak dengar daripada tahun ni tak ada dengar tu imam baca tabbat yada dalam semaya. Tak dengar, dengar. Tahun ni tak jumpa lagi. Tak jumpa kali habuk. Kita duduk kuliah nak malah. Apa tak bunyi tu? Ya. Ada ustazah. Dia banyak jangan baca sangat seksa kahwin. Dia kata gitu. Kata dia tu pun darah Nabi. Itulah saya kata canggih bobok kita tu. Cuba bayar ke. Tu. Saya kata riwayat sahih ni tak? Ya. Kau dengar diri. Memang ingat original saja banyak. Tu Saya banyak dah dia. Tu kira-kira sahih lah tu. Mana original dia diri dengan tak kata sikah original. Maknanya benda tu saya sebenarnya ada dah siapa pada saya sebenarnya. Itulah saya sebut tu. Cuba bayangkan bila dia kata gitu, siapa dia nak baca tabbat yada semaya? Tahun ni saya tak dengar kali abu. Ni dah bulan 9 ni. Anda masuk bulan 10, hari 20 apa hari 25? 25. Baik, saya nak tanyalah Haji Surah Amin ni. Dengar ke tak tahun ni? Tabbat yada. Tak ada ingat tu. Tapi kalau surah Sajdah pagi tadi pun dengar. Ada sama. Tak boleh kalau baca tabbat yada pagi Jumaat tu subuh. Zuhur asar tu tak kira lah. Apa bahaya juga orang kita ni. Dia sebenarnya kalau mengikut ulama tak boleh sebab bila kita kata wahyu Quran tu ada tinggi rendah, ulama kata salah tu pemahaman. Hak dia kata lebih tu surah tu dari sudut tu, bukan lebih segala-galanya dia. Tapi dia tiada wahyu tu tak kita tak ada kelebihan langsung, maknanya berat kita kata ke Quran gitu. Boleh rosak akidah tu. Dari sudut lain. Apa sebabnya? Dari sudut dia ada sebut tentang Tuhan. Cuba tengok Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah tak ada Tuhan melainkan dia saja. Tuhan harus ngerti apa sifat dia? Hidup. Tegak di atas diri, tak bergantung dengan orang. La ta'khudhu sin, tidak ada pengaruh mengantuk. Sah ke tidak? Pengaruh mengantuk pun tidak ada. Dan dia tidak tidur. Milik dia belaka ni ada langit dengan bumi ni. Tak ada orang boleh beri syafaat kecuali dengan izin dia hari akhirat. Tu Tuhan. Lepas tu dia ni tahu benda depan kita, belakang kita, tahu semua perkara dan tidak tersembunyi walaupun satu maklumat dalam ilmu pengetahuan dia.
Kecuali dia nak beritahu pada orang, baru orang boleh tahu. Ayat ni sebut ni, ilmu ni kita tak akan dapat ngaji setahu mana pun kalau Tuhan tak izin. Sebab ilmu duduk dia. Hak gaib ke hak nyata ke. Nabi boleh tahu perkara bila Tuhan buka, Tuhan wayu baru boleh. Tu nak ayatnya kemahnya Tuhan tu. Sebut wasi'a, luahnya kursi dia bagaikan langit-langit dan bumi. Tu. Dan dia tidak dan dia tidak merasa berat, wala yaud, dan tidak membebankannya lah, terjemah lebih tu, wala yaud hifzuma, nak jaga surga neraka ni tidak jadi beban sikit pun kepada Allah. Dialah Tuhan yang maha tinggi kedudukan dan maha agung. Tu jadi lebih, tak ada lebih ke? Sebab dia bukan sebut tentang zat Tuhan, lebih juga sebut dari sudut tazkirah pada kita tentang orang panggil ni kita nak panggil ke dia, nak panggil Habib ke dia Abu Lahab. Lebih pada tu lagi pot. Tapi apa jadi hina dia sehingga disebut ke tabbat yada tu. Kalau Tok Guru Menti Besar Kelantan dia mati, dia bunuh, dia terjemah bahasa Kelantan. Orang Kelantan kau tak payah duduk dia sudah. Yang duduk tahu itu terkalu. Celakalah Abu Lahab. Tu terjemah itu. Tabbat yada ni makna tabballat, tepuk kita. Tabballat ni nak ayatnya teruknya Abu Lahab. Wa tabbat, dengan seteruk-teruknya. Maf'ul mutlaq dia guna situ. Baca seterusnya ayat tu. Supaya sebab tu kita ni kena berhati-hati gitulah. Tu yang kita ambil. Jadi kita nak muhasabah petaninya, kita lepas maya ni baca ke dak 3 ku ni. Kalau ada dak, kita cuba-cuba buatlah, usahalah. Mudah-mudahan keberkat Allah akan beri keberkat. Si baca, katalah tak ada lah, katalah telah nak pergi ambil anak sekolah pun baca dalam, tak apa, Tuhan Maha tahu keadaan kita tu. Naknya biar baca. SAW. Kemudian hak terakhirnya, ambil selagi hak ni pun benda hak kita tahu belaka dia. Setiap selesai salat maghrib dan salat subuh, Nabi baca 10 kali ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak ni pun kita ingat belaka dah ni. Baca. Ulama bakal kita tengok dalam syarah ni setiap kali lepas mayat pun tak apa. Apa yang Nabi jadi ringkas tu? Sebab Nabi bukan baca sekaligus. Kadang-kadang waktu maghrib dia baca ni, Isya dia baca mula. Sepatutnya kita doa begitu juga. Ni kita doa panjang, tapi hak tu lah umur 40 tahun dah. Sepatutnya kita doa ni sikit dah. Lepas tu dia masalah kita, misalnya musim Covid lah ni. Doa lah tu. Bila-bila pun boleh minta supaya Allah angkat ini suatu musibah. Aku mohon keampunan kepada kau. Banyak pupuk kita sepatut minta ampun sebanyak-banyaknya musim Covid ni. Sebab kita tak tahu punca dia sebenar. Hak zahir tu dia lah. Hak tu saintis boleh sebut lah. Ni hak panggil secara panggil hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala. Takut Allah tak kenal kita, dia nak marah kita. Tu cara mikir orang Islam. Tu. Gitulah hadirat insya-Allah. Poin yang ke-11 kita bincang minggu hadapan lah. Sekarang beberapa perkara tu dalam seminggu ni pakat ngomong tu. Lepas tu tasbih guna tangan, guna gerak, waktu bincang minggu depan. Sikit tu. Lagu mana nak buat. Tahun ni pun dalam Sunan Nasa'i kita akan bincang panjang ni. Bincang panjang. Jangan pula kita kata siapa dia guna wasbih bid'ah, mati, masuk neraka. Tak ada ahli sunnah kata gitu. Tak betul tu lah. Patut orang yang kata bid'ah mati masuk neraka tu, waktu dia mengada-ngadakan cerita, tak ada orang kecek gitu benar. Saya tak je dengar orang kecek gitu. Cuma dia nak memburuk ke kelompok tertentu, dia kata gitu. Begitu ya ahli hadirat, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.